Okey, kita dah live ni. Cek kejap. Oops. Boleh share kejap. Share kejap. Okey, kita tunggu orang datang masuk. Okey, kita share kejap. Sekejap, saya share kejap. Okey, kita share kejap. Okey. Okey. Kita share dulu. Baru ada orang masuk tengok. Share dulu. Tunggu kejap lah. Tunggu kejap. Ada orang lagi nak masuk. Share kejap. Boleh tak kita punya share? Oh, belum share lagi. Billing. Okay, saya dah push. Alright. Suara okey ya? Ada masalah ke suara? Ada siapa-siapa boleh feedback kalau ada masalah ke suara. Okay, hopefully tak ada masalah suara. Suara semua okey? Okey. Sekejap, nak tutup jap. Suara semua okey? Okay, so okay ya. Right.
mulalah. Nanti kalau ada siapa yang join, kita join lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So macam biasalah saya buat live malam ni. Kita nak bincang, saya nak cerita sikit pasal pandangan saya lah tentang PRN Melaka yang baru habis semalam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Okay, selamat datang. Mereka-mereka yang dah datang sini, so boleh share lah dengan kawan-kawan lagi untuk dengar live saya lah. Tapi tak apalah kalau boleh datang dengar, alhamdulillah. Kalau tak apa pun tak apa. Untuk video ni akan ada di Facebook saya lah, page saya ni, boleh dengar di lepas. Okey, macam biasa kita tahu semalam habis baru selesai pilihan raya Melaka dan kita semua dah tahu keputusan yang memang dah dijangka. Tapi kejangkaan saya pada mulanya mungkin Barisan Nasional boleh menang dengan majoriti mudah, tapi bila tengok Barisan Nasional menang dengan 2/3 tu, saya rasa adalah satu benda yang kata awesome lah, excellent lah bagi saya, pencapaian Barisan Nasional. Apapun tahniah kepada Barisan Nasional kerana dapat 2/3 daripada jumlah seatnya yang ada di Melaka, 21 daripada 28, satu jumlah yang besar. Jadi sebagai rakyat Melaka, saya rasa mereka semua mengharapkan satu pentadbiran yang baik lah. Jadi walaupun saya bukan orang Melaka, tapi saya rasa kita semua akan memerhatikanlah performance kerajaan Melaka yang baru ni, di mana adalah kerajaan 2/3 Barisan Nasional. Dan kita pun nak tengok juga adakah isu-isu yang menjadi sebab-sebab utama pilihan raya Melaka dijalankan, iaitu isu pasir tu, benda tu dapat selesai ke tidak, ataupun ialah makin teruk ke, kita tak tahu, kita tengok lepas ni kan. Tapi saya rasa sebagai rakyat Melaka, walaupun saya bukan rakyat Melaka, tapi saya rasa saya pun berkongsi feeling rakyat Melaka. Saya rasa kehendak mereka pada ketika ni ialah bagaimana kerajaan Melaka ni boleh tolong bantu mereka lah menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dari segi kesihatan dan juga dari segi ekonomi lah, sebab wabak COVID-19 ni. Jadi saya rasa itu satu benda yang kerajaan Melaka kena fikirkan, bagaimana nak teruskan usaha-usaha membantu rakyat Melaka lah dalam usaha mereka menangani ataupun untuk mereka dapat selesai masalah COVID. Hari ini COVID kes kita 4,000 lebih, 4,800 saya tengok data daripada yang saya dapat, 4,800 lebih saya ingat. Tapi walaupun 4,800, tapi saya rasa still angka kita masih tinggi. Jadi saya nasihatkan kita jagalah, kita pun nak tengok jugalah lepas COVID, lepas PRN Melaka ni, situasi COVID macam mana, kita tak tahu adakah akan naik atau turun. Apa yang pasti sekarang ni, kita punya Menteri Kesihatan, KJ kita, is very concerned tentang COVID ni. He is very concerned dan dia telah minta semua-semua yang above 60 dan menerima Sinovac untuk ambil booster. Jadi saya sarankan siapa, mungkin mak bapak kita ke saudara kita yang atas 60 tu, mintalah mereka ambil booster kan. Dan saya sarankan juga mereka-mereka yang pergi turun ke Melaka untuk pilihan raya Melaka ni, saya rasa bila mereka nak balik nanti ke rumah masing-masing, make sure ialah walaupun benda ni berat, saya rasa kena ambil test jugalah, swab test ke apa ke sebelum mereka jumpa family mereka. Sebab kita tak nak nanti tiba-tiba melonjak kan kita punya kes. Jadi kita nak tengok juga dalam seminggu ni macam mana situasi COVID kan. Hopefully tak naik lah. Kalau naik, saya rasa satu benda yang kerajaan kena laksanakan lah untuk pastikan jangan berlaku macam contoh lepas PRN Sabah. Kita akan ada satu PRN lagi lepas ni, PRN Sarawak.
akan berlaku. Saya rasa saya jangka sampai hujung tahun. Tak sebelum awal tahun akan berlaku PRN Sarawak. Jadi saya rasa satu benda yang kerajaan kena pastilah. Jadi apa pun kita kena jagalah diri kita. Jadi pasal PRN Sarawak ni saya ada buat analisa sikit. PRN Melaka ni saya ada buat analisa sikit lah. Okay, saya nak tunjuk ada satu spreadsheet yang saya buat semalam. Bukan semalam lah, baru siap tadi sebenarnya. Sekejap bagi saya share screen ni sekejap. Hopefully tak ada masalah nak share screen. Window contact. Saya nak share. Okey, boleh nampak tak? Saya buat satu tabulation lah tentang, boleh lah, semua nampak lah, senang lah. Jelas lah, semua nampak. Okey, first kali yang saya nak tunjuk lah, saya nak ceritakan pada penonton semua bahawa total turnout lah, this is based on data yang saya tengok di, tak silap saya tadi, Astro Awani punya data. Total voter turnout ialah 326,000, iaitu 65.85%. Okay. So kalau kita buat calculation lah, 100% adalah 495,000. Kan? 495,000 is 100%. Jadi kalau kita sekejap, spreadsheet tu nak kena besarkan sikit. Sekejap saya besarkan sikit spreadsheet ni. Okey. Macam mana? Okey tak spreadsheet dah besar? Hopefully spreadsheet itu yang paling besar sekali lah. Okey, kalau kita tengok dalam data kita sekarang ni, data spreadsheet kita ni, sekejap saya tengok depan ni. Okey, kalau kita tengok data spreadsheet ni, total vote turnout adalah 326,068 bersamaan dengan 65.85%. Okey, kalau kita buat calculation kita 100% lebih kurang 495 dan yang tak keluar mengundi adalah 169,000. Banyak tu tak datang mengundi tu. Okey, kalau kita tengok data, ni saya dapat data pecahan undi Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi Barisan Nasional dapat 38%, bersamaan dengan 123,000 undi, 905. Pakatan Harapan dapat 35%, iaitu 114,123 undi. 0.8 tu saya kira lah, itu pasal saya buat decimal place tadi. Perikatan Nasional dapat 78,256 undi. Okey. Jadi kalau kita tengok figure ni, sebenarnya walaupun BN dapat 21 kerusi, 20 maknanya dia ada majoriti yang besar, tapi kalau kita kira dari segi dia punya majoriti di atas PH sebenarnya hanya 9,782 sahaja. Sebenarnya tak banyak sebenarnya majoriti ni. Kenapa saya kata tak banyak? Berbanding dengan 169,000 yang tak datang, yang tak mengundi. Jadi itu yang saya kata hari ini. Kalau kita tengok undi ni, bagi mereka-mereka yang contohnya penyokong PH lah kan. Kalau dia tengok data ni mungkin dia menyesal lah. Sebab apa dia orang mungkin tak pergi mengundi. Ataupun saya suspek orang yang tak pergi mengundi ni kebanyakannya orang luar Kuala Lumpur. Mungkin mereka rasa malas nak balik sebab COVID ke apa ke. Walaupun boleh balik, mereka tak nak balik. Ataupun mungkin orang-orang yang boykot undi ya. Jadi saya rasa dia punya figure tu terlampau banyak, 169,000 total voters yang layak. Jadi sebenarnya hanya 9,000 sahaja, tak sampai 10,000 perbezaan antara BN dengan PH dalam pilihan raya kali ini kan. Jadi sebenarnya
walaupun nampak macam PH kalah teruk daripada 2018 tu dia orang ada berapa seat 12 seat sekarang tinggal apa tu, dulu PH ada 15 seat, tolak 3 12 lah, betul lah 12. Sekarang mereka tinggal 5 sahaja, kan nampak macam kalah teruk, tapi dari segi perbezaan undi antara BN dengan PH ni sebenarnya beza sikit saja, kan, sikit saja beza dia. Jadi bagi saya lah, pendapat saya lah, sebenarnya orang kata PH ni telah kalah teruk di Melaka. Tapi saya tak berapa setuju lah, sebab saya tengok perbezaan undi hanya sedikit saja, 9,000 lebih sahaja, dan memandangkan yang tak datang mengundi pun ada lebih kurang 169,000. Kalau kita ambil undi masa 2018 dulu, lebih kurang 80% yang datang. Kalau kita ambil 80% sekalipun, campur 15% daripada 169,000 pun ada lebih kurang 50,000. Ya, jadi it is a very big figure, 50,000 tu. 50,000 tu boleh swing kepada Pakatan Harapan senang-senang saja. Tapi apa boleh buat, sebab benda tu dah berlaku, jadi satu pengajaran jugalah kepada pengundi-pengundi di sana, di luar sana. Macam saya kata awal-awal dalam video-video saya sebelum ni, undi kita adalah berharga. Jadi bila undi tu berharga, kita kena laksanakan tugas kita sebagai pengundi. Okay? Kita laksanakan sebagai pengundi. Jadi kita jangan menyesal kalau misalnya mereka-mereka yang kita tak setuju memegang tampuk kerajaan kita, sebab kita tak laksanakan tugas kita sebagai pengundi, tak laksanakan tanggungjawab kita dalam sistem demokrasi di negara kita ini. Jadi ini pihak PRN Melaka ni adalah satu petanda, satu orang kata tanda aras lah untuk kita perhatikan sikap kita di masa depan. Okey, satu lagi yang saya nak menarik perhatian kepada tuan-tuan semua ialah tentang tentang performance setiap parti lah. Jadi kalau kita tengok, saya buat perbezaan antara tahun 2001 dengan 2018 lah, kita tengok. Of course 2018 yang merah tu semua PH ada 15 PH dan BN 13, dan sekarang ni kita tengok yang biru tu semua BN. Ada biru muda sikit tu PPPN, PM Perikatan Nasional, dan 5 PH. Jadi kalau kita tengok ada beberapa upset lah yang saya perasan lah berlaku di sini lah. Contohnya macam first kali ada statement yang mengatakan Perikatan Nasional ni akan berkubur selepas pilihan raya Melaka. Tapi memandangkan kepada pengundi-pengundi, keputusan daripada pengundi, saya rasa Perikatan Nasional ni sudah boleh diterima oleh rakyat Malaysia sebagai salah satu strong block of party dalam negara kita, kan, selain daripada Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, kan. Jadi kalau kita tengok contohnya di N02 Tanjung Bidara, dua nama yang besar, satu Ketua Penerangan UMNO di Melaka Datuk Rauf, dan satu lagi Timbalan Menteri daripada Bersatu Datuk Mas Amirati. Dua-dua tu big name Jadi walaupun orang kata PN Tan Sri Muhyiddin last minute buat announcement bahawa Datuk Mas akan jadi Ketua Peti Melaka, tapi kalau kita tengok perbezaan dia hanya 364 saja. Jadi 364 is very very close lah, very close. Saya rasa Datuk Rauf mungkin tak boleh tidur kot masa tu, panik katnya masa tu, kan. Sebab terlalu dekat sangat, 300 saja dia punya perbezaan. Jadi ini satu big challenge lah kepada Barisan Nasional. Lepas tu kalau kita perhatikan juga, banyak juga seat macam contoh di Air Limau, Lendu, Tabuh Naning, Pantai Kundo, kan.
mana lagi, air molek, Teluk Emas, dan Rim, Serkam. Seat-seat ni semua, dan juga Sungai Rambal. Seat-seat ni semua, yang nombor 2 ialah Perikatan Nasional, bukan Pakatan Harapan. Jadi bila nombor 2 Perikatan Nasional tu, macam saya kata tadi lah, rakyat Melaka dah menunjukkan kepada kita satu pola pemilihan di mana mereka dah terima Perikatan Nasional ni sebagai satu strong party block untuk apa? Untuk mereka pilih. Sampai kalau kita perhati Serkam ni kira kubu kuat Barisan Nasional, sebab tahun 2018 pun Serkam memang BN pegang. Calon Perikatan Nasional Ustaz Bilal ni daripada PAS, dia kalah dengan 79 undi je dia kalah. So that is very close, terlampau rapat dia punya perbezaan antara pengundi yang menang, calon yang menang daripada Barisan Nasional dan juga Ustaz Bilal ni daripada Perikatan Nasional PAS. Jadi sebenarnya kat situ pun kita dah nampak bahawa PAS pun telah boleh diterima oleh penduduk Melaka. Walaupun orang kata PAS masa 2018 langsung tak ada menang satu seat pun, memang sekarang pun dia tak menang satu seat pun. Tapi nampak beraya macam dengan angka yang begitu sedikit lah, angka yang begitu sikit pun dia boleh mencabar UMNO Barisan Nasional. Jadi ini satu big satu kebanggaan jugalah, walaupun kalah Ustaz Bilal tak apa. Ustaz Bilal kalah kali ni tak apa, nanti boleh cuba lagi akan datang. Tentang lepas tu kita nampak nama-nama besar, contohnya Datuk Seri Idris Harun, bekas Ketua Menteri Melaka sebelum ni, sebelum Adli daripada PH. Dia cuba atas tiket PKR di kerusi Asahan, kan. Kalau dulu dia di kerusi Sungai Udang, tapi dia cuba kali ni di Asahan. Tapi dia nampak gaya macam dia kalah teruk. Beza dengan BN 3,003. Jadi saya rasa Datuk Idris Harun kali ni kena usaha lah, lebih gigih lagi lah kalau misalnya dia nak bertanding in future di seat sebagai parlimen ke apa ke. Sebab saya rasa kalau tengok daripada majoriti UMNO di Asahan ni, mungkin pengaruh ataupun sokongan kepada Datuk Idris Harun ni memang dah banyak kekurangan lah. Lepas tu di Paya Rumput, nama besar daripada PKR, Datuk Seri Syamsul Iskandar. Kalau dulu seat ni dipegang oleh Bersatu, tersilap saya Datuk Rafiq, seat Datuk Rafiq di sini Bersatu. Tapi kali ni Datuk Seri Syamsul Iskandar bertanding, dia kalah, tapi kalah dia sikit, dia tak banyak, 629. Itu satu nama yang besar jugalah di Paya Rumput, kan, nama yang besar. Jadi sebagai seorang bekas menteri dan orang besar dalam PKR, dia kalah di Paya Rumput lah. Tapi yang menarik sekarang ni di Sungai Udang, satu jawapan yang menarik lah. Sebab di Sungai Udang ni Perikatan Nasional diwakili Parti Perubumi Bersatu menang atas satu nama besar dalam UMNO Melaka, iaitu Datuk Muhammad Ali Muhammad, Ketua Bahagian tak silap saya di Melaka ni. Dr. Muhammad Alif Yusof daripada Bersatu menang dengan 530. Jadi ini sebenarnya adalah satu petanda, macam saya kata awal tadi, satu petanda bahawa Perikatan Nasional ni telah diterima oleh penduduk Melaka, kan. Jadi saya rasa ini satu kejutan jugalah kepada, saya rasa PN pun terkejut juga ni, PPBM pun terkejut juga boleh menang, dan juga UMNO pun terkejut juga dia kalah di sini, kan. Satu lagi yang menarik
saya perhatikan di Bemban N24 Bemban N24 Bemban. Okey, Bemban Dr. Yazil Yaakob menang daripada apa? Perikatan Nasional Bersatu. Lawan dia ialah Koh Chin Han daripada MCA 3,883. Jadi dia menang, majoriti dia ialah 328. Tak banyak. Tapi yang menarik tempat ni, tahun 2018 tempat ni dipegang oleh DAP. Okay, DAP pegang tempat ni. Okay, maknanya pada ketika tu kita assume yang berlawan pada ketika tu BN, iaitu MCA dan juga DAP, which is the same thing now lah. Cuma ada PN sekarang tau. Jadi bila tengok undi PN 4,000, lepas tu undi BN 3,000 lebih dan undi PH 3,000. Jadi saya rasalah, saya syak lah, apa yang berlaku di Bemban ini adalah satu swing undi-undi orang Melayu kita kepada calon PN. Calon orang Melayu di Bemban. Itu yang menyebabkan calon Bersatu, PN Bersatu boleh menang. Kan, berbanding masa 2018 dulu, kan, maknanya kalau masa ketika tu tak ada PN, jadi pada ketika tu orang-orang Melayu mungkin mengundi DAP sebab mungkin pada ketika tu dia punya situasi semasa pada ketika tu atas nama Pakatan Harapan kuat, dia punya gelombang mengundi pembangkang pada ketika itu. Jadi ini satu benda yang menarik jugalah yang saya rasa Perikatan Nasional kena perhatikan jugalah, bahawa dalam seat-seat yang mungkin majoriti Melayunya tak ramai, mungkin majoriti yang mungkin seat Melayu tu ataupun seat Chinese majority seat dan Melayunya tak ramai, kalau letak calon Melayu, mungkin mereka boleh menang. Mungkin, saya rasa mungkin lah. Tak tahulah, ini satu benda yang strategis di Perikatan Nasional kena study lah yang benda ni. Sebab saya nampak macam ada satu satu benda pelik jugalah kan. Satu benda pelik di mana seorang Melayu boleh menang di tempat yang Chinese majority area. Maknanya betul lah, Chinese punya vote split di situ dan undi orang Melayu pergi ke Perikatan Nasional. Okay. Jadi syabas pada dua doktor ni daripada Perikatan Nasional Bersatu. Dua nama yang baru dalam Bersatu, tak silap saya, mereka pun orang baru. Dan nama besar dalam Bersatu pun kecundang juga di Teluk Mas, iaitu Datuk Rafiq, Ketua Perhubungan UMNO Melaka, Bersatu Melaka, kalah. Teruk juga dia kalah, 2,076 perbezaan dia dengan calon Teluk Mas, iaitu Datuk Razak. Banyak juga beza, Datuk Razak dapat 6,052, Datuk Rafiq dapat 3,900. Jadi banyak beza je kan. Jadi ada, macam saya kata tadi, ada beberapa benda-benda pelik berlaku yang saya nampak dalam pilihan raya kali ni lah. Sorry, saya besar kecil sangat. Okey, pilihan raya kali ni lah saya nampak dia macam so saya rasa parti-parti politik sekarang ni kena go back to dia punya drawing board lah. Macam saya kata tadi, hopefully macam UMNO, Barisan Nasional, mereka dah menang banyak. Jadi mereka first kali rakyat sedang memerhatikan adakah mereka akan, orang kata, lebih stabil, sebab itu yang mereka janjikan, kerajaan yang stabil bila mereka dapat memerintah. Adakah mereka akan stabil kerajaan ni dan ataupun mereka akan bergaduh balik, kan? Kita pun tak tahu. Kita tengok dah dalam masa
beberapa hari ni atau beberapa bulan ni ataupun dalam masa 100 hari ni, kita tengoklah. Apa-apa pun Ketua Menteri telah angkat sumpah malam tadi, alhamdulillah semua telah selesai. Cuma exco saja belum dilantik, kan? Jadi macam parti PKR, saya rasa mereka mendapat tamparan yang paling hebat sekali lah, sebab satu pun calon mereka tak menang. Jadi satu benda yang Datuk Seri Anwar kena study balik lah, kenapa calon-calon mereka kalah, kan, ditolak. Walaupun nama besar macam Datuk Seri Iskandar pun, Syamsul Iskandar pun kena tolak. Apatah lagi nama-nama kecil yang orang tak kenal lah. Kenapa ditolak? Macam Perikatan Nasional, saya rasa satu performance yang baik, kan? Walaupun menang 2, tapi sebenarnya berbanding dengan 2018 pun 2 juga mereka menang, iaitu bersatu. Jadi kata-kata daripada mereka yang suruh tutup bersatu, bubarkan bersatu dan sebagainya, saya rasa mungkin pada ketika ni dah tak laku lagi lah kata-kata tu. Sebab bersatu dah menunjukkan ataupun Pakatan Nasional dah menunjukkan mereka adalah satu strong force jugalah. Tentang whether dia orang boleh buat ketika di PRU akan datang tu is yet to be seen. Okay, itu saya punya komen lah tentang keputusan. Okey, saya pun kalau ada tuan-tuan rasa perempuan nak apa tu, nak komen apa-apa, bolehlah masuk dalam komen ni kalau ada nak komen tentang saya punya presentation ni lah, kan. Selain daripada itu, saya rasa saya tengok pada calon-calon yang bertanding kali ni ya. Sebenarnya kali ini pilihan raya di Melaka ni sebenarnya membawa satu kaedah baru, pilihan raya, di mana mereka yang bertanding tu tidak dibenarkan membuat ceramah secara terbuka dan menziarahi secara terbuka lah pengundi-pengundi. Tapi yang saya nampak lah bila tengok gambar-gambar di Facebook tu, saya rasa banyak juga dia orang tak dapat nak patuhi, tapi wallahualam lah, itu antara mereka dengan Kementerian Kesihatan lah, macam mana Kementerian Kesihatan nak settlekan benda ni, kan. Cuma yang saya nak komen sini ialah dalam suasana pemilihan zaman COVID ni, di mana kita menjangkakan PRN Sarawak pun akan berlaku juga cara yang sama, dan juga kalau kita punya COVID pun tak selesai lagi tahun depan, kita jangka PRU 15 pun akan berlaku tahun depan. Jadi saya rasa kaedah kempen tu akan sama juga macam apa yang ada di Melaka. So bila kaedah kempen dah berubah, saya nampak majoriti calon-calon ni masih belum lagi menggunakan kaedah online lah untuk mereka sebarkan mereka punya maklumat. Saya nampak mereka masih lagi fokus kepada traditional way, iaitu ziarah-menziarahi dan sebagainya, walaupun benda-benda tu semua sepatutnya dielakkan lah sebab zaman COVID, kan. Di samping tu dia punya jentera-jentera pun masih berkeliaran di kawasan-kawasan untuk meraih undi dan sebagainya, kan. Jadi macam saya kata awal tadi lah, kita pun tak tahu sejauh mana kesan daripada pilihan raya ni terhadap kes-kes COVID yang akan datang. Hopefully tak adalah naik, kan. Tapi walau bagaimanapun kita kena terima yang kaedah pilihan raya ni dah berubah. Jadi calon-calon yang nak bertanding tu kena gunakan teknologi. Saya perhati, tak nampak memang mereka ada buat live. Setiap parti ada buat live. Cuma yang saya tak nampak apa yang saya expectation saya bahawa setiap calon tu saya rasa lah mereka patut buat live on their own lah, secara sendirilah, bukan secara kelompok. Apa yang saya nampak secara kelompok mereka buat live.
Dan live daripada setiap-setiap calon ni, saya rasa lah cadangan saya lah, sepatutnya mereka buat mungkin tiap-tiap hari, mungkin malam ke apa ke sebelum mereka balik tidur ke, selepas mereka, kalau mereka sibuk ziarah satu hari, mereka boleh buat live secara individu kan, untuk target orang-orang kawasan mereka lah. Sebab kalau kita buat Facebook ni, kita boleh buat target, kita buat target audience kepada orang kawasan tempat kita, dalam lingkungan tempat tinggal kita, kita boleh buat audience targeting kan. Jadi saya rasa pelik jugalah saya tengok macam tak banyak live yang dibuat oleh calon-calon yang bertanding kan. Apa yang ada ialah live daripada parti je, parti yang buat live, calon-calon tak buat live. Jadi saya macam pelik jugalah sebab orang-orang tempatan ni akan mengundi calon walaupun parti penting, tapi dia pun nak dengar calon juga kan. Jadi mungkin ada satu benda yang parti-parti politik kena fikirkan, sebab undi 18 akan masuk nanti masa pilihan raya ke-15, undi 18 akan masuk. Jadi nak tak nak orang muda ni, saya rasa dia orang tak minat nak pergi dengan ceramah ni semua kan, tak minat dengan ceramah ni. Dia lebih suka lepak-lepak dekat kedai kopi dan sebagainya kan. Kalau COVID lagi dia tak nak keluar kan. Jadi kalau ada live kan, mungkin tiap-tiap malam calon-calon buat live ke apa ke, jadi dia boleh tengoklah kalau misalnya dia mengundi dekat contohnya di Lemah Pantai, dia tengoklah semua calon-calon tu punya ceramah kan. Jadi apa tu, calon A daripada parti A punya ceramah, calon B daripada parti B punya ceramah, dia tengoklah tiap-tiap malam kan. Jadi kat situ adalah satu kaedah saya rasa paling mudah sekali lah untuk sampaikan mesej. Kalau dulu parti-parti terpaksa buat kata ceramah kelompok kan, ceramah kelompok dalam pondok-pondok semua tu kan. Jadi sebab COVID benda tu dah tak boleh buat. Bagus jugalah kan. Jadi duduklah di rumah masing-masing, dengar ceramah-ceramah ni. Jadi saya rasa benda ni kena buat lah. Saya rasa parti-parti politik, lebih lagi calon-calon yang akan bertanding, bila nama mereka telah naik, mereka kena adapt teknologi ni lah untuk mereka buat live tiap-tiap malam. Jadi hopefully dengan cara begini mereka dapat sampaikan mesej mereka kepada penduduk tempatan lah kan. Di samping itu mungkin mereka boleh bergerak lah keesokan harinya untuk pergi jumpa dan sebagainya. Tapi yalah, kalau dah COVID, saya rasa benda macam tu pun mungkin susah juga nak buat. Mungkin tak boleh jumpa juga kan. Jadi itu sajalah saya punya komen dalam PRN Melaka ni. Jadi ada apa-apa komen lah daripada penonton nak saya jawab, apa-apa ke komen-komen. Saya semalam pun dah lebih setengah jam saya bercakap. Ada siapa-siapa nak bagi komen? Tak ramai orang datang tengok, tak apa. Lepas ni boleh share dengan kawan-kawan lah. Boleh share dengan kawan-kawan yang tengok, yang tak tengok live ni, supaya mereka boleh dengar juga. So kalau tak ada apa-apa komen, tu sajalah saya punya view, saya punya komen lah tentang PRN Melaka kali ni. Okey, itu sajalah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.